Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, alhamdulillah, diam tak diam kita dah masuk ke 18 Ramadan. Maknanya apa? Kalau dalam permainan bola sepak, kita sekarang dah berada di second half. Dah kira second half. So kena aware lah kalau second half ni tak. Dah tak boleh ambil ringan lagi. So everything dalam amal-amal ibadah bulan Ramadan ni, kalau boleh kita kena all out. Kita kena all out. Macam orang main bola, makin nak dekat habis makin nak all out. Kita mesti nak all out. Ambil kesempatan untuk pastikan kita menang pertandingan bola sepak tu. Begitu juga dalam bulan Ramadan, kita all out untuk memastikan supaya kita pun akan menang. Maksud menang kat sini pula akan dapat diterima Allah SWT segala amal ibadah kita, insya-Allah. Okey, bagus pula ada satu suggestion. Oleh kerana minggu depan, minggu terakhir kita akan buat solat tarawih bersama-sama, insya-Allah, dekat rumah Mahtuk. Dan kita will go with all out. Pasal kita buat 20 rakaat next week macam. Are you ready? Jangan 20 rakaat, 20 rakaat. Setuju, boleh. Boleh? Tuan rumah kasih green light. Sini 8 dia semua dah tunggu akhirut tarawih. Macam mana nak buat tu? Bila akhir baru 8 hari. Boleh tak? Pasal dia sebenarnya dalil tarawih ni tak ada bilangan sebenarnya. Cuma kita buat 20 ni mengikut pada apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab. Kita dah bincang ni tentang rakaat tarawih 2 minggu lepas, dia bincang kat rumah Iwan. Kalau akhir kita gantikan besok dengan salih aje lah. Itu cantik juga. InsyaAllah besok insyaAllah. Good suggestion. Besok 10 salih 10 boleh lah. Pun bagus juga tu. Sebab tarawih ni dia tak ada spesifik rakaat yang diletakkan, tapi kita ikut kepada apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab. Kalau ada yang kata tarawih ni ada 8 rakaat waktu Nabi buat, kenapa tak ada satu orang pun sahabat yang komen Sayyidina Umar waktu Sayyidina Umar buat 20? Kalaulah betul Nabi buat 8, mesti Sayyidina Umar buat 20. Ada salah seorang sahabat kata apa, Umar apa ni kau pandai-pandai buat 20, Nabi buat 8 aja. Mesti ada sahabat komen. Tapi tak ada sahabat komen, dan mereka pun setuju untuk ikut 20 rakaat. Dan apa yang dipersetujui oleh para sahabat ni, dia sebagai ijma'. Ini dia pedalil. Baik, kita dah bincang pasal bab tarawih minggu lepas kat rumah Iwan. Kita dah bincang juga bab puasa, kelebihan puasa, fadilat puasa dan sebagainya. Hari ini kita sambung pula tentang bersahur. Sahur pasal minggu lepas kat rumah Iwan dah malam sangat, kita stop buat sahur. Hari ini kita sambung. Okay, sahur ni dia ada dia keberkahan di sebalik waktu sahur tu. Hari ini kita tengok pula macam mana dalil Al-Quran mengajar kita apakah yang dimasukkan waktu sahur dan apa yang kita kena buat waktu sahur. Pukul berapa waktu sahur sebenarnya? Adakah pukul 2 pagi kita bangun kira sahur? Ya. Ha? Ya. No. Jangan pandai-pandai. Saya sukalah itu time. Pukul 2 is not sahur time yet. I cannot be It's not classmate sahur, with 3 pun tak sahur. Ini Ini kita tengok dalil Al-Quran dengan dalil hadis. Waktu sahur ni kat mana? Okey, kita tengok pukul 2 betul tak betul dia punya waktu sahur. Hadis mengenai sahur dulu kita tengok. Antara kelebihan kita sebagai orang Islam tentang berpuasa ni, apa kata Nabi? Nabi telah bersabda daripada hadis Amru bin As radhiyallahu anhu telah berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda. Baik, yang ini adalah sabda Nabi SAW. Faslu ma baina siyamina wa siyam ahlil kitabi akhlatus sahar. Sahar ni makna sahur. Okey, cuba praktikan perkataan sim
ha, ra. Itu sahur punya ruput. Huruf sin, ha sama ra. This is sahar. Sahar, sahur. Nanti kita tengok apakah waktu sahur, dia panggil ashar. Tapi sin hara ada kat situ. Maknanya dia beruput sahur is sahar. Bawa dia sini, Mat. Baik, apa yang membezakan kita dengan orang-orang ahlul kitab? Hadis ni kata, sebab kita tahu ayat Quran yang perintah kita puasa, apa ayat dia? 183. Enggak, ayat nombor 83 surah Al-Baqarah. Ada ayat ni, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya apa? Wahai orang yang beriman, berpuasalah kamu seperti mana orang terdahulu berpuasa. Orang terdahulu maknanya orang ahli kitab, orang Yahudi, dia ikut kitab Taurat. Pengikut zaman Nabi Daud alaihissalam, dia ikut kitab Zabur. Nabi Isa kitab Injil. Ada orang pun puasa. Orang Yahudi pun puasa, orang yang Nasrani pun puasa. Tapi yang membezakan dia puasa dengan kita, kata Rasulullah SAW, dia sahar tu yang membezakan dia. Apa sahar ni? Baik. Beza antara puasa kami dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. So this sahur ni dia berkaitan sahar. Ini beza dia. Maknanya apa? Orang ahli kitab terdahulu pun puasa tapi diorang tak ada sahur. Pasal korang tak makan prata. Jadi kalau kita tak bersahur, maknanya kau ikut orang Yahudi dia puasa. Macam nak ikut. Siapa tak bangun sahur, nak ikut Nasrani ke Yahudi, angkat tangan tu. Siapa malas bangun sahur, tengok muka macam ramai je malas. Seram aku. Ni pukul 2. Dah terang. Apa? Pukul 2 bukan waktu sahur. Betul lah, bukan. Oh, itu time sedap makan prata plastik om. Okey. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud. Hadis ni sahih. Yang membezakan kita dengan ahlul kitab yang lain, sahur. Diorang pun puasa tapi tak ada sahur. Baik, kita tengok lagi perkataan sahar ni. Sahara. Sin hara. Waw ni kita tak mau ambil sebab waw ni waw mendatang. Dia tambahan huruf jadah. Ni kalau belajar ilmu tajwid, Pak Usul lalu masukkan kenapa ada tambahan. Dia kalau tak ada tambahan, dia jadi mat. Itu dia panggil mat asli. Sebab tu nama dia mat asli. Kenapa mat asli? Asli ni maknanya asal, mat ni maknanya panjang. Mat panjang, asalnya yang asli tu. Jadi asalnya panjang. Kalau asalnya panjang memang dah ada waw lah. Tapi ini bukan mat asli. Ini dia panggil mat tabi'i. Sebab tu ada orang belajar ngaji, dia bilang mat tabi'i dengan mat asli sama. Dua harakat. Betul dua harakat. Tapi daripada sudut penulisan, mat asli memang dah ada dah huruf mat dia. Yang ini tak ada, asal dia tak ada. Sahar ni tak ada huruf mat. Tapi dia taruh waw, jadi mat. Itu dia panggil mat tabi'i. Ini bukan mat asli tau, ni mat tabi'i. Sebab waw ni waw yang mendatang. Itu bezanya mat tabi'in sama mat asli. Yang ini pun sama, sahar ni sin ha ra. Tasah haru ya. Okey, kita tengok DP ni. Sin ha ra dia. Ada dua tempat sin ha ra ni. Okey. Yang bermaksud hendaklah kalian bersahur. Ini yang first sin ha ra. Kerana sesungguhnya di dalam sahur, dalam sahar ni sahur ada keberkahan. Ada keberkahan. Lepas tu kita kena bangun sahur. Ada keberkahan. Hatta nanti ada hadis yang Pak Ustaz ambil, hatta kita bangun minum seteguk air pun tak apa. Sebab air tu yang sikit tu lah yang waktu sahur, itu yang jadi berkat. Keberkahan itu Tak makna makan berkat. dah busuk. Itu yang boleh buat kita tahan. Maknanya tak berkat lah pakai makanan. Oh, padan jadi gini. Sebab itu kita diajar bila nak makan supaya baca doa agar mendapat keberkahan rezeki yang kita makan. Nah, Allahumma barik lana. Apa makna barik lana? Berkatilah kami. Nah, ya Allah berkatilah kami. Fima ke atas razak tanah, rezeki yang kita nak makan. Itu dia keberkatan kita. Wa qina azabannar, dan jangan sampai kita masuk dalam api neraka lah. Minta lah. Itu nak minta keberkatan rezeki ni supaya dia berkat. Jadi dalam sahur ada keberkatan sebenarnya.
Baik, hadis ni panjang sikit, tapi kita jangan fokus panjang, kita ambil sin hara je dah. Kita ambil yang benda ni je. Dekat sini satu sin hara, kat sini pun satu sin hara ni. Sin hara. Kita ambil sini sudah. Ini hadis riwayat Ahmad, maknanya Imam Ahmad bin Hanbal. Meriwayatkan hadis ni pula. Dia apa, daripada Said Al-Khudri berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sahur itu adalah makanan yang berkat. Janganlah apa kamu tinggalkannya, amalan bersahur. Jangan tinggalkan dia, amalan bersahur. Sekalipun seseorang daripada kamu hanya meneguk air. Nampak tak? Walau kita teguk air sekalipun tak apa, tapi jangan tinggalkan sahur. Maknanya walaupun seteguk air, itulah keberkahannya sebenarnya. Baik. Maka sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa mendoakan orang yang bersahur. Sebab tu kita kena bangun sahur. Allah dengan malaikat doakan siapa-siapa yang bangun sahur tu, yang makan sahur, kan? Itu yang Allah doakan. Kalau bangun dia tak makan. Dia bangun pukul berapa? Apa kita buat semua? Sama time sahur. Temankan suami bersahur. Temankan suami bersahur. Okey, dia tak makan. Kan? Tapi waktu dia izin waktu sahur. Dan kita bukan teman dia, teman kita kena beristighfar baru dia nak jalan. Nanti saya pausa tunjukkan. Kena beristighfar. Teman let them wake up alone lah. Waduh. Jadi dia kalau teman kan, dia makan tak apa Pak. Ipa banyak beristighfar, banyak doa. Waktu sahur itulah waktu berkat doa. Nanti baru tunjuk waktu berkat beristighfar. Tapi waktu dia pukul berapa? Selalu kita ni kalau sahur ada tak doa beristighfar? Makan je, nak tunggu berhenti genap maghrib. Maghrib lah subuh. Selagi belum azan lagi tu makan. Itu untuk orang yang kuat makan. Untuk orang yang kuat rokok, selagi belum subuh Makan itu apa subuh? Kenapa? Orang kuat rokok gini tau. Belum azan dah 2 minit buat nafas ni. Kalau kabut. Sebenarnya bukan 2 nafas. Sebenarnya lagi 2 minit, 1 minit semua beristighfar, berdoa. Itu waktu the best timing untuk kita berdoa dan beristighfar. Itu dia panggil tempat-tempat yang mustajab doa. Ada waktu-waktu yang mustajab, hanya waktu mustajab doa. Pasal orang sakit ni untung. Sendiri pakai pil. Selalu kita dengar tempat-tempat mustajab doa, tempat Mekah tak? Dekat Madinah ada Raudah, kan? Waktu pun ada. Waktu antara 2 khutbah imam atas mimbar, waktu hari Arafah, itu hari-hari yang waktu mustajab doa, dan waktu sahur. Itu tu timing dia. Itu timing yang mustajab doa. Sebelum imsak tu. Sebelum imsak. Sebab itu ulama kita pandai dulu. Ulama kita letakkan imsak, kan? Memang kita tahu subuh azan baru start makan, stop makan. Kita tahu, tapi ulama kasih at least 10 atau 15 minit in advance allowance. For what? For what to stop? Untuk kita beristighfar, berdoa, berzikir. Dari imsak, istighfar, doa sampai subuh within 15 minit. Dia tak panjang, dia gap. Rasulullah tak kata berapa minit. Dalam hadis yang dipakai tunjuk, Rasulullah tak kata berapa minit dia punya time duration. Tapi Rasulullah kasih dia punya time duration lebih kurang macam baca 50 ayat Al-Quran. Agak-agak lah kurang baca 50 ayat Al-Quran, ada tak? 20 minit, 15 minit. 1 jam lah. Dia lebih kurang lah. 1 jam lah. Rasulullah tak bilang tau, the last 5 minit, 10 minit tak. Dia bilang lebih kurang dalam 50 ayat. Okey lah 50 ayat kita tahu 10 minit lah. Ke 15 minit. Kan? Itu waktu sahur yang betul-betul power punya waktu mustajab doa. Is that what it means? Melambat ni lah, nak dekat-dekat subuh. Nak melambatkan sahur. Melambatkan sahur, mencepatkan buka tu maksud yang melambatkan sahur ni bukan sampai dah ada azan pun masih lambat. Bukan tu. Kata Ustaz, Okey. Kita tengok, kalau kita tengah makan, bunyi azan apa nak buat? Imsak makan je. Tak boleh. dah makan. Batal. Begitu. Bukan rezeki. Rezeki kucing.
Rezeki kucing. Tengah lagi. Alamak. Okey. Kucing. Kita dah bangun lambat. Kita tengah makan ni. Tengah makan kan. Dengar azan, whatever in your mouth, masukkan dalam mulut. Terus telan. Yang mana dekat tangan dia tak payah makan. Yang dekat dalam mulut dengan kunyah ni, teruskan tak apa. Azan. Teruskan kunyah yang dalam mulut. Yang atas pinggan semua, kat tangan pun tak payah jap-jap lagi. Kalau lambat itu last minute punya lah kita. Itu last minute punya sahur lah. Okay, kita tengok lagi hadis tentang sahur ni lagi. Banyak hadis tentang sahur ni. Nampak tak? Sinhara lagi. As-suhur. Dia macam-macam as-suhur, sahar, ashar. Semua ada kena-mengena pasal dengan sahur. Okey, yang ini pula bermaksud sahur adalah makanan yang berkat. Maka janganlah kalian tinggalkan walau salah seorang daripada kalian hanya meneguk seteguk air. Tak, kerana Allah dan para ni ada bilang tadi Allah dan para malaikat berselawat ke atas orang-orang yang bersahur. Cuma riwayat dia daripada Ibn Hibban. Tapi hadis samalah, matan dia tak lari. Yang riwayat Imam Ahmad. Okey. Kita tengok lagi sahur dulu. Apa lagi sahur ada kat sini? Sinhara, tasaharna. Okey, apa maksud tasaharna tu? Baik. Kami bersahur bersama-sama Nabi SAW. Kemudian baginda bangun untuk bersolat. Aku bertanya, berapa lama? Ini time imsak. Tengok Aku bertanya kepada Nabi, berapa lamakah jarak masa antara sahur dengan azan? Berapa lama? 10 minit, 15 minit. Biasanya imsak berapa minit? 10 minit before azan. Dari mana ulama dapat dari 10 minit? Ambil dari sini. Beliau menjawab sekedar 50 ayat bacaan Al-Quran. So ulama buat anggaran 50 ayat, buat 10 minit saya baca. So this is the perfect sahur time actually. This is betul-betul waktu sahur. Kalau pukul 2, pukul 3 is not considered sahur. Itu dari segi hadis sinhara. Sekarang kita tengok sinhara kat sini dalam ayat Quran pula. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat. Wabil asharihum yastaghfirun. Wabil ashari. Okey, yang ini dia tambahkan hamzah wasal ni sama huruf hamzah ni. Sin hara, kalau depan dia ada hamzah kan, ada huruf hamzah. Yang ini pula bukan waktu sahur dia tau. Aktiviti di waktu sahur. Apa yang korang buat di waktu sahur itu? Allah suruh kita yastaghfirun. Ada pada perkataan apa tu taghfirun tu? Ghain fa ra. Ghafur. Apa makna ghafur? Ghafurur rahim, Rumaiwan nanti pengampun. Allah suruh kita beristighfar, minta ampun pada Allah waktu sahur tu. Aktiviti dia tu beristighfar, bukan aktiviti dia makin nak dekat subuh, makin kalau kabut nak makan, makin 2-3 dapur lagi kan. Last bus. Ada tak? Smoker mesti gini je. Makan dah habis, tak tahu kena bayar. Ada lagi, 2-3 minit lagi sebatang bakar tu tak? Bukan itu yang Allah nak. Allah nak yang itu yastaghfirun, mohon pengampunan kepada Allah. Suruh kita minta ampun, maknanya kena istighfar. Istighfar pun daripada perkataan ghafara juga. Lain fara. Ini waktu dia. Ya, sinhara ni dia ada ashar. Tadi sahar kan? Sahar, sahur ni ashar. Sahar, sahur, ashar lain. Sahur waktu makan dia. Waktu sahur dia. Ashar ni aktiviti dia. Apa saja aktiviti yang kita buat dalam waktu sahur, itu ashar. Kita makan, ashar. Kita rukuk, ashar. Apa saja aktiviti dia, dia panggil ashar. Aktiviti juga, aktiviti ashar lah panggil. Apa saja dalam waktu sahur tu. Okey. Dan akhir malam mereka memohon ampun. Ini waktu ashar ni ialah akhir malam. Betul-betul akhir malam yang dekat dengan subuh. Berapa minit? Based on that hadis tadi 50 ayat, ulama kata 10-15 minit.
So imsak 10-15 minit, ulama letakkan waktu dia. Bukan sekadar untuk kita stop makan, tapi stop makan sambung istighfar, sambung doa sebenarnya. Ini yang kita jarang buat. Ada yang cakap imsak tak ada zaman Nabi, bid'ah lah apa. Memang tak ada imsak. Macam kita kat Singapura ni orang pekik imsak kan. Dulu kat kampung ada tau. Sahur ada orang pekik sahur. Nanti imsak orang pekik imsak. Ini ulama-ulama kita dulu buat. Sekarang budak-budak tak buat lagi. Diorang tak ada lah. Kita berhenti makan waktu subuh. Apa nak ikut imsak. Ya, sebenarnya ulama kita semua pakai bedal kat media sosial ya. Yalah, dia dah tahu. Boleh lah, Tengok tapi kan, tengok aja. maknanya tengok media sosial kalau dah imsak, berhenti makan, kan, buat sesuatu pekerjaan. Pekerjaan dia tu apa yang kita lakukan ashar ni. Ini penting. Ya, okey. Ini contoh dia kan. Cuba perhatikan perkataan sahari sama sahuri. Nah, ni dua perkataan dia. Dia membawa makna satu ni waktu dia, satu pekerjaan yang dalam waktu sahur tu. Satu waktu sahur, satu pekerjaan yang dalam waktu sahur. Ini sahur. Sahur ni waktu. Sahar ni kan ada pekerjaan yang kita buat dalam waktu tu dipanggil sahar. Sahur waktu, pekerjaan dalam sahur sahar. Sebab tu dia panggil ashari. Okey tu. Nah. Okey, kalau kita tengok ayat tadi, ayat nombor 18. Nak tahu ayat ni apa Allah suruh buat dalam waktu sahar ni, waktu sahur ni apa kita kena buat, nak tahu apa yang Allah suruh. Nah, pasal kita dah tahu waktu dia dan kita kena buat aktiviti dia. Apa aktiviti kita nak buat? Nah, selalunya last minute aktiviti tak rokok je. Adakah itu Allah suruh? Bukan. Allah suruh kita tengok ayat sebelum dia. Ini 18 Kita tengok ayat nombor 15, dia bermula daripada 15. Kan? Baik. Ini 15 ayat dia cerita dulu. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman syurga dan di mata air ada sungai-sungai mengalir lah juga. Ini dia cerita dari bermula dari sini. Sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia buat baik ni. Siapa yang kat dunia orang buat baik ni? Orang yang buat baik ni, yang dalam ayat ni dia sambung. Ini ayat sama juga, Az-Zariyat juga. Okey, lepas tu dia bilang apa? Mereka sedikit sekali tidur malam. Ini orang yang buat baik ni, dia kurang tidur malam, maknanya dia banyak qiyamul lail. Dia banyak buat qiyamul lail. Itu orang yang kurang tidur malam. Lepas tu lagi satu dia bilang apa sini, nombor 18 tadi. Dia qiyamul lail. Lepas tu tengok sahar sama Allah suruh yang ini. Second merah ni. Apa yang Allah suruh? Tak? Dan akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia, Allah suruh kita mohon ampun. Bukan Allah suruh bakar lagi sebatang. Itulah. Mentah-mentah lagi. Ni cakap ni jawab lah mandi. Kawan. Ya. Sendiri lah. Sendiri soal sendiri jawab lah. Betul tak? Kan? Lepas tu kita kena faham dia punya sahur sama ashar ni. Waktu sahur dan aktiviti. Okey, kita ambil yang tadi ni daripada perkataan lain faro ni maknanya istighfar. Lain faro istighfar. Nah. Okey, dari sudut bahasa Arab istighfar adalah bahasa Arab Okey, dia punya perkataan bermula daripada lain faro yang berbentuk yang bermaksud maaf ataupun ampun. Itu daripada kata ghafar, ghafur. Kalau Allahu Ghafur, maknanya Allah ni dia bersifat Maha Pengampun. Itu Ghafur. Allahu Ghafurur Rahim. Allah ni Maha Pengampun dan Maha berkasih sayang. Ini Allah punya sifat. Afu pun pengampun lah. Afu pun dia pemaaf. Maaf ampun lah. Afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu pun minta ampun pada Allah. Afuun. Betul baca Allahumma innaka afuun. Maksudnya Allah ini Maha Pengampun. Afuun. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Lepas tu kita minta ampun kepada Allah. Ya Allah, kami mohon ampun. Nah tu kami. Ya Karim, kan? Karim ni maknanya Allah yang Maha Mulia lah.
Lepas tu Ramadan Karim kan Ramadan yang mulia. Kalau ya Karim maknanya wahai yang mulia ni, maknanya kita berbalik kepada nama Allah. Allah yang bersikap paling maha mulia. Okey, dari istilah pula, istighfar membawa maksud tindakan meminta maaf. Afuun tu maaf. Afuun tuhibbul. Kami mohon maaf, samalah kami mohon ampun. Kan? Dari sudut makna bahasa Melayu je lah. Ada cakap macam tak maaf, macam tak ampun. Tak boleh, tak ada masalah. Tak ada apa-apa spesifik untuk for that. Tak ada dari sudut bahasa saja. Tapi tak ada macam spesifik doa pengampun apa, tak ada. Ada. Anything ada. Dia macam-macam ada, tapi yang spesifik kalau Pak Usulullah lazim menggunakan adalah baca Sayyidul Istighfar. Dia ada penghulu segala istighfar. Allahumma tolong. Sebab selalu kita ada hari, penghulu segala hari, kita cakap hari apa? Hari Jumaat. Penghulu segala pengampunan, Sayyidul Istighfar. Itu penghulu segala istighfar. Okey, ini ada Pak Usulullah bilang lah dia punya salah satu daripada nama Allah dalam Asmaul Husna ada Al-Ghafur. Ar-Ghafur. Ghafur ni maknanya Allah ni Maha Pengampun. Samalah. Dia daripada perkataan Ghain Farah. Tapi bila masuk kat depan dia jadi Maghfirah. Allah ni bersifat Maghfirah, bersikap pengampun. Kalau kita tadi istighfar daripada minta ampun kepada Allah. Ini istighfar. Kalau kita lalu istighfar kita baca apa? Astaghfirullah. Pun lain farah juga. Kami mohon ampun kepada Allah. Aku ini bukan kami, aku. Nastaghfirullah baru kami. Tadi kalau doa apa? Doa penuh tadi kan? Kalau tukar pada nastaghfirullah kan? Itu baru kami. Ini aku mohon ampun kepada Allah. Gitu. Nak? Baik. Boleh baca juga. Salah sikit tak apa. Jangan terus kunut. Biasa. Kena ringkas. Mai dia display kau. Kena ringkas. Kena kali yang tanya Pak Usu tadi. Pak Usu nak panjang ke pendek? Tadi kau tanya Ahmad macam mana Ahmad? Pak Usu Ahmad macam tanya panjang ke pendek? Kau jangan bodoh. Nanti kita pun suka juga tak payah dia dahulu. Okey, surah Al-Anfal ayat 33. Kita tengok tentang istighfar ni. Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka selagi mereka memohon ampunan kepadanya. Maknanya istighfar ni benda penting. Allah tak akan azab orang yang meminta ampun kepada Allah. Lalu kita jarang nak minta pengampunan kepada Allah. Minta dengan Allah, jangan malu minta. Sebab Allah dah cakap kat dalam surah Al-Mu'min. Surah Al-Mu'min juga dikenal sebagai surah Ghafir. Ayat yang ke-60 ni kan, dia bermula daripada wa qala rabbukumul du'a kan. Ini doa ni Mud'uni. Selalu Pak Usul baca Ud'uni Mud'uni astajib lakum. Lepas tu siapa mana ada? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhulun ataupun huluna jahannama dahirin. Maksud dia apa tahu? Allah yang suruh kita minta Ud'uni astajib lakum. Maksud dia Ud'uni astajib lakum ni kan, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. So this is dalil tentang Allah suruh kita berdoa. Doa tadi. Sampai tak sampai bukan urusan kita, itu urusan Allah. Kita jangan pertikaikan. Yang penting kita minta. Allah nak makbulkan tak makbulkan itu urusan dia. Sebab itu kalau ada orang buat tahlil nak apa, doakan dia nak mati apa kita nak. Itu dia punya pasal. Kita nak baca kalau untuk orang meninggal, Allah nak sampaikan tak sampai, Allah berurusan. Yang penting kita play our part, we play our role. Kita doakan dia dan sampai tak sampai urusan Allah. Berangat korang alim macam mana ke Pak? Buat sembahyang tak puasa kalau berdoa garanti makbul ke? Belum tahu juga. Kalau Allah tak perkenankan tak boleh. Lepas tu we got to play our part. Allah suruh doa saja. Then don't ask question, kenapa Allah tak sampaikan, tak kabulkan doa aku, betul tak? Itu kalau nanti minggu depan Pak Usul masuk, kenapa doa kita tak dikabulkan oleh Allah SWT.
Itu pasal-pasal nak masuk yang last part dia minggu depan, bab adab. Kan? Adab ni dia melibatkan adab kita pada hari raya. Pasal last part selalu dia fokus kita nak masuk hari raya kan. So kita kena go through some adab dulu pada hari raya. Apa kita nak buat dengan hari raya. Kan? Okey. Lepas tu ayat ni diikuti oleh sesungguhnya orang-orang yang sombong takbur kepada daripada beribadah dan berdoa kepadaku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina. Sebab tu kita jangan takbur. Orang yang takbur ni orang tak nak doa. Orang yang sombong ni orang yang tak nak doa. Sebab dia sombong kepada Allah, dia tak nak doa. Kalau orang tak sombong dia mesti doa, dia mesti minta kepada Allah. Dia tak nak minta pasal dia sombong. Itu masalah. Apa beza dia tu? Sekarang tu sembahyang pun tak, tapi dekat aku doa. Macam mana ni? Apa beza dia? Sembayang tak tapi doa. Sebab tu benda ni urusan Allah. Kita tak tahu. Kadang-kadang pelacur ni pun dia boleh masuk syurga. Tak? Pelacur tak? Dengan kita dengan cerita pasal pelacur masuk syurga. Apa dah? Dia kasih minum anjing aja. Nak selamatkan nyawa anjing. Itu urusan Allah lah. Kita jangan bilang dia ni tak sembayang, tapi doa dia tak apalah, biarkan. Mudah-mudahan Allah terima. Kita kena ada husnuzon. Kena baik sangka lah. Jangan kutuk dia, kau sembahyang tapi kau tak doa kan. Jangan kita kutuk dia pula. Sebaliknya kita doakan dia. Mudah-mudahan dia diberikan hidayah untuk sembahyang. Lagi bagus kita buat gitu dia daripada kita kutuk dia. Sebab hidayah ni urusan Allah. Doa terima tak terima pun urusan Allah. Kita jangan garanti tak sampai dia doa, dia tak pernah sembahyang. Macam kita pula yang tukang bagi-bagi doa. Jangan ada dalam Islam dia tak galakkan kita berburuk sangka pada orang lain. Kita mesti nak ada bersangka baik, dia panggil husnuzon. Okey, lagi hadis pula Rasulullah SAW telah bersabda bahawa siapa yang kat penghujung malam ni, apa kelebihan dia pula? Allah turun ke langit dunia pada waktu akhir malam. Kemudian Allah mengatakan, yang dimaksudkan Allah turun ke langit dunia dipanggil Batu Izzah. Ingat tak? Yang malam Al-Quran turun tu, nuzul Quran daripada Batu Izzah turun pada Nabi Muhammad. Langit dunia tu. Yang dimaksudkan Allah turun ke langit dunia ni maknanya rahmat Allah turun ke langit dunia. Bila dia turun ke langit dunia? Pada akhir-akhir malam, itu waktu dia. Adakah orang yang meminta Allah ni rahmat dia turun, dia tanya pada para malaikat, adakah orang yang meminta, maka aku akan memberikannya. Adakah orang yang beristighfar? Nampak tak istighfar punya peranan kat sini? Orang yang minta ampun pada Allah, maka akan aku ampuninya. Adakah orang yang berdoa, maka aku akan mengabulkan doanya. Hadis ni pun hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di penghujung malam ni rahmat Allah turun. Allah dah bilang dah, siapa minta ampun Allah akan ampunkan dia. Siapa beristighfar ni Allah ampunkan dia. Siapa yang berdoa Allah kabulkan dia doa dia. Sebab itu akhir malam ni waktu terbaik beristighfar, waktu terbaik berdoa. Kita jarang nak ambil benda-benda gini. Sebab tu kita tengok imsak je kita ambil remeh. Boleh makan lagi, belum subuh. Dia bukan boleh makan lagi. Memang betul boleh. Tapi sebenarnya ulama kita letakkan had imsak, berhenti makan, sambung doa. Berhenti makan, sambung istighfar. Ini yang Rasulullah nak sebenarnya. Okey, ni pula hadis daripada Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari pula. Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar meminta ampunan kepada Allah dalam satu hari lebih daripada 70 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari bilang 70 kali. Tapi dalam matan hadis Imam Muslim kan, dia bilang 100 kali. Aku sesungguhnya beristighfar meminta ampunan kepada Allah dalam satu hari sebanyak 100 kali. Nampak tak? Rasulullah ada hadis kata 70, ada kata 100. Okey lah, 70 lah taruh. Antara 70 sampai 100 kali satu hari Rasulullah minta ampun kepada Allah. Sedangkan kita tahu dia Nabi yang maksum, tak ada buat kesalahan. Kita tahu dia dijamin syurga, tapi dia masih lagi beristighfar kepada Allah. Kita yang masih lagi belum dijamin syurga, masih lagi banyak kesilapan, kesalahan kita buat,
Satu hari berapa kali kita istighfar. So kita kena kira muhasabah diri lah. Kena kira sendiri lah berapa kali. Sebab tu Pak Usul sengaja masukkan ya tawab. Ini bukan nyanyi suka-suka. Ya tawab tu malah itu pun minta ampun. Ya tawab maksud dia apa tahu? Wahai penerima taubat, tawab taubat. Salah satu daripada nama Allah kan ya tawab kan. Tawab wahai penerima taubat, tub alaina, terimalah taubat kami. Minta ampun lah tu. Sebab tu itu bukan nyanyi suka-suka pergi kasidah. Selalu orang lama-lama dulu buat kasidah daripada seni kata ni berbentuk doa, berbentuk nak hafal ayat Quran, nak berbentuk. Dia orang buat gini, dia buat macam jadi lirik seni kata, kasidah, syair-syair. Sebab orang Arab suka bersyair. Itu yang kuatnya hafalan orang Arab. Selalu melalui lagu kita lebih cepat hafal daripada tak melalui lagu, betul tak? Agree tak? Kau dengar tak indah lagu Siti Nurhaliza 3-4 kali kau boleh hafal. Quran berapa kali kau baca kau boleh hafal tu surah contoh. Lama nak hafal. Setahun pula nak hafal satu surah pun susah. Tapi lagu dengar 2-3 kali je. Oh dah dapat cik. Kita pun macam Siti Nurhaliza. Boleh hafal. Laki bini laki. Lagu apa? Dia Terima kasih. tak adalah maknanya ada kelebihan lah. Kalau dalam muzik ni dia memudahkan hafalan. Sebab tu orang Arab suka syair. Sama lah dengan budak-budak. Kita kecil-kecil pun pakai rhythm. Nak kenal ABC not easy. A B C D E F G kan dia kena rhythm baru budak-budak dapat ingat. Macam lah sekarang. Ini kaedah lah, kaedah. Method. Method of rhythm ni kan dia boleh ingat cepat. Sebab tu sebenarnya rhythm punya method ni ulama-ulama kita terdahulu dah ada dah. Syair-syair, kasidah-kasidah dah ada dah ni rhythm. Kan? Baik, lepas tu kita tengok pula hari ni tentang kelebihan beristighfar. Topik dia daripada sahur dan pergi beristighfar ni pula. Kelebihan kita beristighfar ni, pertama diampunkan dosa-dosa oleh Allah SWT. Itu kita tahu, kita minta ampun pasal kita main istighfar nak minta ampun tak? Allah telah berfirman, ini hadis kursi. Maknanya hadis kursi ni hadis daripada Allah sendiri, tapi disampaikan melalui lisan Nabi SAW. Allah telah berfirman, wahai hamba-hambaku, setiap kalian pasti berdosa kecuali yang aku jaga. Mereka beristighfar, salah hijau apa maksudnya? Beristighfar kepadaku, nescaya kalian aku ampuni. Kalau siapa yang istighfar kepada Allah, Allah akan ampuni. Dan barang siapa yang meyakini bahawa aku punya kemampuan untuk mengampuni dosa-dosanya, maka aku akan mengampuninya dan aku peduli seberapa banyak pun dosa-dosanya. Allah kena berikan prihatin lah. Allah akan take action lah. Dosa kita banyak macam mana pun, sebanyak laut buih di lautan ke apa pun, Allah akan ampun. Ini kelebihan istighfar. Dan minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita nak kena yakin lah, yang Allah ni Maha Pengampun. Jangan, ya Allah kalau aku buat gini kau ampunkan aku, ya Allah. Tak boleh, kita tak boleh demand macam itu. Kan? Ada orang dia demand itu kan, dia nak buat sesuatu untuk dapat sesuatu, tak boleh. Apa kita buat, no demand. Kan? Just for the sake of Allah SWT. Allah nak terima ke tak terima tak apa. Sebab tu kita tengok syair-syair macam Imam Syafi'i rahimahullah kan. Dia ada syair apa? Aku tidak layak mendapat syurga-Mu kan. Bukan dia tak layak, dia layak. Tapi orang merendah diri, aku tak layak kalau kau tak kasih aku masuk. Ada apa syair dulu lah. Sudah lama tak Ilahilas kan. Itu tengah ada bermakna. Kalau lagu lagu ni lagu kan. Lagu taubat tu. Lagu taubat tu. Dan itulah, itu Imam Syafi'i cakap kan, aku tak sanggup, aku tak layak masuk surga, tapi aku tak sanggup menyiksa neraka-Mu ya Allah. Kalau kelas 3 kan ada tu. Bagus tu. Bagus hafal lagu tu. Itu semua menandakan yang Imam Syafi'i orang yang tawaduk. Dia dah tentu-tentu dia level. Kalau untuk kita lah, kita cakap dia memang masuk surga lah. Imam Syafi'i tau. Takkan tak masuk surga pun untuk kita kan. Tapi dia masih lagi tawaduk lagi.
merendah diri, ya Allah, masukkan aku dalam syurga. Aku tak layak masuk syurga-Mu, tapi aku tak sanggup lah kalau kau masuk api neraka. Okey, yang kedua, kelebihan beristighfar ni dimakbulkan segala permintaan serta hajat hamba-hambanya. Nah, ini pentingnya istighfar. Orang yang dah banyak minta ampun pada Allah SWT ni, Allah akan bersihkan hati dia dan Allah akan terima apa saja doa dia. Hajat-hajat dia kan, doa dia Allah akan terima. Yang ketiganya, dia bertambah kekuatan. Kekuatan sama ada zahir ataupun batin. Dia makin kuat, iman dia makin mantap, ketakwaan dia kan. Orang yang banyak istighfar ni memang nampak dia terkesan. Tapi nak istighfar sungguh-sungguh lah maksudnya kan. Dan dia juga boleh mendapatkan zuriat, berbanyakkan beristighfar kan. Siapa yang tak ada anak-anak banyak istighfar, minta ampun pada Allah kan. InsyaAllah Allah ni dia maha pemberi. Minta ampun, lepas tu minta doa apa saja kita nak. Okey, dia boleh menyembuhkan penyakit. Istighfar saja penyakit boleh sembuh. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah telah berkata di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Al-Quran telah menunjukkan penyakit dan ubat kalian. Maknanya Quran ni dah tunjukkan kita dah penyakit-penyakit yang ada dan ubat-ubat dia. Adapun penyakit kalian adalah dosa dan ubat kalian adalah istighfar. Istighfar, minta ampun, insya-Allah. Ini semua kaedah-kaedah ulama-ulama Okey, yang menyejukkan hati yang sedang marah, istighfar. Kalau orang tengah marah, banyak astagfirullah. Yalah, kadang-kadang orang dua-dua gitu kan, tengah marah-marah, astagfirullah. Sejukkan hati kita melalui istighfar. Jauhkan daripada azab dan bala. Bertambah nikmat ni semua tentang kelebihan orang-orang beristighfar. Memberatkan timbangan akhirat dan diangkat ke syurga. Ini istighfar punya timbangan. Sekali kita istighfar, sekali kita berbuat makin berat timbangan kita ke akhirat ni kan. Masuk timbangan yang mendapat pahala ni lah. Penyesalan setiap permasalahan dan jalan keluar dari segala kesusahan serta jalan keluar dari segala kesedihan. Kalau kita dalam keadaan sedih dan perbanyakkan istighfar. Dan mengembirakan Allah dan dicintai Allah. Allah suka orang yang beristighfar dan Allah cinta pada orang yang beristighfar. Ini pula hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim pula. Hadis sahih. Kita mana ada unta? Nak ada unta? Kenapa pula nak tahu? Kenapa? Tak boleh unta hilang. Mana? Ini kiasan, kata macam. Ada nanti, mingat betul-betul kita kena piara unta. Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud. Kat rumah dia ke ada unta? Ini maksud dia. Sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan salah seorang daripada kalian yang menemukan untanya yang hilang di padang pasir. Maksud dia, kalau kita hilang kita punya unta ni, ibaratkan kita hilang kita punya Mercedes lah. Orang Betul lah. Hilang Nana kalau hilang kereta, kalau jumpa kereta happy tak? Mesti happy lah. Kereta hilang, kali jumpa happy tak? Tak pasu. Mesti kita happy, gembira kan. Kita kereta hilang, kita jumpa, oh alamak, jumpa balik lah kereta aku selamat lah, tak ada rugi kan. Kita gembira. Macam mana kita bergembira, macam kita bergembira lah Allah pada orang yang beristighfar. Itu dia punya maksud kan. Macam mana kita gembira, Allah lebih gembira lagi daripada kegembiraan salah seorang ni. Allah lebih gembira. Gembira apa? Lebih gembira dengan taubat hamba ni. Orang yang bertaubat ni Allah lagi gembira. tak ada syarat dah masuk. Itulah. Apa dia? Ini tak rasa. Kalau tak makan apa jadi? Tanya unik. Unik tau biji Pukul unta 2 dia jadi sahur. kuning. Sahur pukul 2. Okey, pada riwayat yang lain Rasulullah SAW juga telah bersabda yang bermaksud orang yang bertaubat adalah kekasih Allah. Orang yang bertaubat atas dosanya bagaikan orang yang tidak berdosa. Ini pula daripada riwayat Ibnu Majah ya. Maknanya Allah sukalah dengan orang yang bertaubat ni. Okey, ada apa-apa pertanyaan tentang ni je? Nanti minggu depan saya masukkan tentang adab-adab lah. Adab beraya-raya, macam mana cara Adab beraya. ziarah rumah orang, macam mana ni semua. Saudi tak boleh beraya lagi. Tak boleh beraya. Yalah, tapi tak apa, sekarang kita ada knowledge lah. Besok dah raya-raya dah okey balik, dah boleh beraya lah. Sebab banyak jadi ada adab kita, ada adab raya. Paling simple lah, kita tak ada adab macam ni lah.
Kadang-kadang kita pergi rumah orang, dah pakai baju lawa, kain samping, apa nak salaman tu tapi tak pakai songkok. Actually cannot. Songkok is part of the adab. Tapi orang muda sekarang because of nak jaga dia pejel kan. Dia tak nak pakai songkok. Jadi baru dia tegur Yuan tadi, imam mesti pakai songkok. If you got no songkok, kalau imam Hanafi tak ada songkok, hatta ambil sapu tangan pun tak apa. Tengok tak Indian Muslim? Betul. They will never make their head Dia back. songkok dia antik pun dia pakai. Dia akan ambil sapu tangan tau. Antik Dia pun dia Muslim ke. pakai. Pasal headdress tau. Tak dapat dia ni. Headdress ni tak ada adab. Ocet pun tak jual. Sebab bangsa ada Dia jahit. Jahit tu. Koyak dia jahit. headdress jangan ambil remeh. Selalu banyak kita tu air raya. Sekarang dah lawa pakai jubah, pakai apa tapi tak pakai songkok. Bukan kata solat tak sah, solat sah, tapi kita kan nak menghadap Allah, biar beradab. Ini baru suruh pakai songkok. Belum orang cakap ikut sunnah, pakai sarbar, pakai kain redak, pakai belum lagi suruh lagi korang tak boleh buat lagi. At least songkok lah, at least songkok, at least. Beli Banyak songkok macam ni, Turin beli kat mana ni? pergi air raya. Iwan dengan Along nak beli. Beli kat mana? Ini macam pasal lambak ke? Bukan macam baik-baik jual kat roti. Ini Makan tu. baik roti ke? Tak ada, ini asal dia itu. Arwah Habib. Oh, legend jalan Habib punya lah. Legend ke? Legend ke? Lama. Dia tak boleh ni. Kalau tak boleh dapat. Taruh lah, kelorok sikit kau Ini penting ada. Nanti next week kita cover that one. Dia cuci sendiri. Kadang banyaklah kalau nak cover bab adab ni. Kita pergi rumah orang kan. Jangan suka-suka masuk orang ke toilet, pun termasuk adab. Nah, jangan suka-suka tengok orang pergi bongkar-bongkar orang Tapi bed. busuk akhir raya pergi rumah orang mesti Cover-cover. pergi toilet dulu. Ya. Baru makan. Macam Macam izin boleh. Izin. Dan lagi satu, dah pergi masuk toilet orang, kalau dah habis buang besar buang kecil, jangan lupa flush. Betul. Jangan tinggalkan terapung. Itu adab. Rumah memang gitu. Lalu gitu. Tak flush. Diorang Tak ada kesian adab. tau rumah orang tua tu. Ya. Dah ramai orang kita tak tahu Betul. siapa. Pergi datang, although your kawan ke, yang makcik-pakcik ke, tua-tua ke apa kan, jangan datanglah pukul 1-2 pagi Ya, raya. betul. Orang tu penat nak tidur, nak berehat, kasih dia time frame lah. Macam mau kesian tu. Ready 1-2 pagi pun macam normal, tak apa, apa raya apa nanti minta maaf. Lagi satu, masa maghrib ke, janganlah. All this timing. Kasih timing. Datang selalu ramai dengan satu bas, dua Satu bas. bas. Kita datang nak minta ampun jadi Orang- macam kegembiraan pula. Habis kita nak sembahyang maghrib orang tua tu Okay, lagi satu ni sensitif. Aku nak tegur juga ni. Korang datang rumah tua, bapak saudara, mak saudara, aku bapak saudara ni. Salam lah ringan-ringan. 10-20 dolar. Tak ada betul, ni ambil berkat. Betul. 10-20 dolar pun tak apa. Maksud tak minta banyak, tapi nak kasih 1,000-2,000 lagi baik. Lagi besar berkat. Tapi betul. Ini kasih tahu Taiwan. Betul lah. 10-20 pun tak apa. Raya ni nanti. Mesti nak kasih sebab berkat orang tua. Jangan main-main, diorang berdoa. Betul. Betul. Lagi-lagi kita tahu makcik-makcik kita tak kerja. Kadang-kadang makcik-makcik kita dah tak kerja. Dia besok nak dah lesi pakai duit. Pakai kita buat dah cekik, ada darat kat rumah dia kan. Makasih abang, Pak Usul, makasih balik. This not the way. Correct. Bukan pergi orang kahwin Tak dia payah tahu. banyak lah. 10-20 pun tak apa. Diorang pun tak minta. Tapi because of that 10-20 tu kita tak tahu. Itulah berkat dia sebenarnya. Alah, Orang dah minum air kat rumah dia dia. tak kerja, anak-anak dia pakai kain. Itu anak dia punya pasal. Itu antara dia dengan anak dia. Ini antara kita anak saudara dengan pakcik-makcik kita itu lain. Kita jangan cakap, alah dia ni orang kaya lah, rumah batu, anak dia banyak duit. Itu dia dengan anak dia punya pasal. Ini antara aku, anak saudara dengan makcik aku tahu aku punya pasal. This is part of adab. Ya. Tak banyak orang praktis juga benda ni kalau saya tengok. So kita kena praktis. Kita praktis sebab Kalau jumpa orang tua, tak payah tengah raya pun boleh. Ya. Tak, bukan tiap kali lah, banyak RM10, RM20, RM20, tak apa. Sikit pun tak apa. Bukanlah tiap kali jumpa. 3-4 bulan sekali capak lah. Kan? Dia ni banyak duit lah. Bukan soal dia banyak duit. Soal kita nak berkat dia tu. Ini penting. Banyak nanti beradab ni next week baru sentuh. Okay? Ada apa-apa question tak ni Pak Istighfar ni? Okay. Nak tanya apa-apa ni? Nanti minggu depan Pak Adab. Maksud kalau dah berbual je pasal Adab, semua buat duit Datang minggu depan. Automatik lah. Takkan dah bawa Pak Adab yang balik. Terima kasih Pak Suka Usul. sebelah bawa pen, dia kat sebelah.
Dani, buat beg besar sikit. Automatik lah. Takkan korang minggu depan pun terima kasih Pak Usu. Baru buat pasal adab. Terima kasih je. Biar ada. Ya dah. Tak adalah. Tapi betul. Apa dia Pak? Ini kata. Okey. Azan. Lepas tu? Okey. Kalau boleh beradab, jangan berbual. Dengarkan azan tu. Ada satu hari Pak Usu lupa Habiskan azan. Habiskan azan buat, kamu. buat. Pak Usu kadang kelas Jawab. Pak Usu langgar time azan kan, Pak Usu stop. Okey, contohnya selalu Pak Usu pergi kelas malam ni lepas maghrib. Tapi isyak Pak Usu tak stop. Pasal dah stop nak solat, apa nanti macam-macam ni lambat nak kat wudu. Bila nak start lambat time kan. Pak Usu langgar juga. Tapi bila dengar azan Pak Usu akan stop. Okey, Jawab stop. azan dulu. Jawab azan, dah habis azan, Pak Usu sambung. Tamat ke dia solat berjemaah ke tak apa. Sebab kita berada kat majlis ilmu tak masih okey Baik itu dari sudut adab. Pak Usu lupa hadis nanti Pak Usu tanya minggu depan Pak Usu tanya bawa. Pak Usu ada ambil dia punya hadis. Hadis dia ni apa? Siapa yang tak dengar azan dia berbual, lupa Pak Usu nanti dia dekat akhirat ada something bad on him. Dia ada something bad happen to him. Dia tak dengar ke? Dia susah nak mengucap kalimah syahadat lah. Dia tak boleh jawab. Sabut azan. Kita tak Sampai boleh dia- baring, nak ibu kata azan. Dia is all about adab. Tentang adab je lagi lot. Kalau nak start semua orang adab pun panjang. Pak Usu dulu ajar kita adab aja kan. Adab is a lot. Kata Abdullah bin Mubarak adab ni dia belajar, okey, ini Sufyan Al-Thawri dulu. Sufyan Al-Thawri ni dia belajar adab, dia bilang selama 30 tahun baru dia belajar ilmu agama 20 tahun. Maknanya lebih pada ilmu adab daripada ilmu agama. Tapi Sufyan Al-Thawri ni ulama besar. Kata Abdullah Al-Mubarak pula, dia bilang adab dengan ilmu ni dia ibaratkan ilmu ni jadikanlah sebagai garam dan adab ni sebagai tepung. Maknanya tepung dengan garam kalau nak uli mana banyak? Tepung banyak, mesti adab lebih banyak pada ilmu. Jangan ilmu banyak tak ada adab kat rumah. Biar ilmu kita sikit tapi lebihkan adab. Kata Sayyidina Imam Malik punya mak, dia dah siapkan anak dia nak pergi nursery kecil-kecil. Imam Malik dia cerita kan, dia nak pergi belajar ni. Mak dia pesan dengan dia, kau pergi belajar adab dengan guru tu dulu, baru kau belajar ilmu dia. Kalau guru tu tak beradab, jangan ambil ilmu dia. Ini kaedah Imam Malik untuk guru. Penting. Kita dapat guru, kita tahu mak, guru kita pun buta. He's not a good teacher. Itu semua dia pesan. Adab very important. Sebab dari adab ni lah timbulnya keberkahan ilmu. You see how Imam Syafi'i biadab. Dia duduk kat Mekah. Dia kan lahir kat Palestin. Lepas tu dia membesar kat Mekah. Dia belajar Quran dengan guru dia nama Sufyan bin Uyainah. Umur dia 7 tahun dia dah hafal Quran. Lepas tu dia ada satu ketika nanti umur dia dah 14 tahun dia pergi hijrah ke Madinah. Dia belajar hadis dengan Imam Malik. Jadi Imam Malik guru hadis dia. Dia belajar kitab apa? Kitab Al-Muwatta. Okey, kita tengok adab Imam Syafi'i sebelum dia hijrah dari Mekah nak pergi Madinah nak belajar dengan Imam Malik, sebelum pergi dia dah hafal kitab Muwatta. Dah hafal. Itu adab, dia dah semak dulu. Baru pergi sana, dia suruh Imam Malik huraikan, syarahkan hadis tu. Ini adab. Kita kalau dah hafal sesuatu kitab, lagi sombong, lagi kerek, tak nak datang ke kelas. Benar? It's like prepare. Prepare. Before you go for class. Before the class, you See must what- prepare. must prepare first. I'm not sure You tentang have- sekolah ke adab ada tak? Sekolah pun ada kan? Kan? Prepare the I lesson. always prepare my lesson before I go for Prepare class. lesson. This is important, this is adab. Jadi, You think I jadi doing the teacher only thing I ajar tak senang prepare? dapat. Pun kena prepare juga Ya, ni. jadi Nak si berbual apa cepat topik, ni, nak cari dalil, kena buat homework ke belum? Bukan kita suka ke tak? Semua ada dalil. So you all can see the beauty of Islam ni kira dengan berbagai sudut. Okey, boleh Pak? Nak tanya apa-apa? Okey, dia taklah dapat jatuh haram lah. Kalau haram berdosa lah. Dia ada ulama paling berat pun jatuhkan dia makruh. Makruh kalau kita buat tak ada apa-apa, tapi kalau kita diam dapat pahala. Maknanya tak buat lah. Kita dapat pahala kalau kita diam. Itu makruh. Kan sebab hukum dalam Islam cuma 5 kan. Wajib, haram, harus, makruh sama apa?
Sunat. Sunat. Apa makna wajib kan? Buat Mesti buat. mesti buat. Buat dapat. Pahala. Tak buat Dosa. dosa. Kalau haram, Nanai? Dilarang. Dilarang means apa? Kalau you buat apa dapat? Dapat pahala tak? Dapat dosa. Dosa lah. Tinggalkan Pahala. pahala. Baik. Harus? Harus dia panggil mubah. Mubah boleh harus. Harus apa kita buat? Hisap rokok lepas buka. Ha. Harus hisap. Support. Harus hisap. Harus means Tak isap pun. buat tak buat tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa, tak ada dosa, tak ada pahala. Tak? Dia Contoh tak macam rokok lah. hukum harus contoh Tak ada apa-apa lah tu. Mandi pula. Kita cakap tadi Ipah tanya azan kan. Dia baru cakap mandi ni hukum dia apa? Harus. Kita bangun pagi, hukumnya harus mandi. Kalau tak mandi, berdosa tak? Tak ada apa-apa. Tapi kalau kita nak mandi, baguslah bersihkan badan kita. Dia kita tak enggak, dia bukan wajib, dia harus. Okey, mandi tak ada apa-apa. Nak mandi besok pagi boleh, tak nak pun boleh, korang boleh suka. Tapi sebaiknya mandi untuk segarkan badan kan, untuk badan bau wangi tu kan, tak busuk. Lepas tu kita nak mandi ni pula berapa kali satu hari. Pun harus. Hukum harus. So haruslah nak buat sekali ke, 2 kali ke, 5 kali, korang boleh suka lah. Korang bayar PUB bil apa. Nah, korang boleh suka lah. Itu hukum harus. Boleh kita ada pilihan. Kalau sunat, buat dapat pahala, tinggalkan tak ada apa-apa. Okey, buat dapat pahala, tinggalkan tak ada apa-apa. Sunat dia opposite of makruh. Makruh ni pula buat tak ada apa-apa, tinggalkan dapat pahala. Sunat buat dapat pahala, tinggalkan tak ada apa-apa. Sunat buat pahala, tinggalkan tak ada apa-apa. Tapi makruh buat tak ada apa-apa, tinggalkan pahala. So back on azan tadi boleh cakap makruh. So, makan ketam makruh sih. Makan ketam. Bukan kalau ketam lah. Itu haram kalau yang hidup 2 alam. Dia ada ketam apa yang Ketam boleh batu. duduk ketam batu. Makan lah, tak boleh lah. Makan. Dengan siput. Dia kalau yang hidup 2 alam tak boleh. Siput. Tak, Siput. siput pun lama-lama dia mati. Dia mati. Dia berapa hari, berapa jam. Dia ada time frame dia mati, Dia ada okey. time dia. Dia suka makan siput. Tidak. Siput sedut tu Sedut boleh. tu boleh. Siput Sebab- babi tak boleh. Tak. Siput babi tak boleh. Siput sedut boleh. Dia time frame dia ada, lama-lama dia mati tu masih Mati. boleh. Dia Ikan ada pun sama, ikan certain time kat darat dia masih hidup lagi. Nanti lama-lama dia mati lah. Boleh ikan. Boleh. Dia yang diharamkan benda-benda yang hidup 2 alam ataupun binatang buas yang bertaring. Yang bertaring haram. Bertaring diharamkan untuk kita makan. Itu tentang makruh ni tadi, dia opposite of sunat. Sebab tu kalau dengar azan ni, kalau boleh jangan bercakap lah. Sebab kalau kita cakap, hukum dia makruh, tak ada apa-apa kan. Tapi kalau kita diam, dapat pahala. Azan sama dia punya hukum dengan angkat wuduk. Wuduk jangan berbual. Kalau terpaksa berbuat yang penting aja. Lepas tu kalau kita nampak kawan-kawan kita tengah angkat wuduk, jangan berbual. Lama tak nampak kau tinggal mana ni? Kau nak telefon. Jangan. Biarkan dia angkat wuduk dah habis baru berbual. Kalau orang nak berbual kita pun kalau boleh ignore dulu. Buat wuduk dulu, angkat wuduk. So kita nampak kawan dia jangan berbual. Dia tengah angkat wuduk, biarkan dia angkat wuduk dah habis baru kita berbual. Sebab dia pun makruh kalau berbual dalam angkat wuduk. Okey nanti anda jumpa kau kan. Tak boleh. Dia makruh. Betul. Kalau angkat wuduk ni, ni masalah. Kadang-kadang kita nak cepat semua tak buat, tak perasan kadang-kadang ada grease. Melekat kan, tahu kan, kadang-kadang minyak apa semua kan. Kata pinggang. Dah ambil wuduk, dah solat apa semua. Oh nampak. Baru perasan macam mana. Dia macam kena cat lama lah cat. Kan kita boleh kena cat apa semua kadang. Pertama tempat yang kena cat nama yang kena grease ni, dia orang bukan najis. Grease bukan najis. Maknanya boleh buat solat. Cat pun bukan najis, boleh buat solat. Cuma dia kena tempat yang berwuduk ke tak? Kalau kat sini bukan tempat wuduk. Masih okey, kena masih okey Okey, tempat yang berwuduk lah belakang sini tempat wuduk. Jadi dia tak perasan. Kalau kita dah try bersihkan, rasa kita confident yakin tak ada, kita agak wuduk kan, sebelum kita solat kita nampak masih ada, kita boleh bersihkan lagi sekali baru angkat lagi. Tapi kalau dah solat dah tak apa, dimaafkan. Kalau yang Kita perasan selepas solat. Selepas solat baru perasan, tak apa. Kalau perasan sebelum solat, kalau boleh bersihkan lagi sekali.
Sampai tu dah maksimum pun memang tak boleh hilang juga. Okey, dibolehkan. Kalau macam memang kita nampak macam kat kita punya line-line tu kita dah gosok pun Tak boleh hilang juga. Tapi kita dah yakin lah. pakai kita dah sandpaper berusaha. baru keluar. Kita dah yakin tak boleh kan. Maknanya kita dah berusaha tak boleh kan. Lepas tu kita dah tahu okey, dah try dah boleh. Kalau dah tak tidak boleh banyak hilang. sangat chemical nanti pegang. Itu yang problem. Yalah, memang dia ada celup chemical ni celup lah, baru hilang kan. Kerja kat industri macam ni memang kena chemical, kena apa pun susah kan. Ha. Kalau kena angkat chemical, masa ada waktu angkat chemical bersihkan. Kalau tak boleh juga, macam Wan cakap, Wan dah lepas solat baru perasan. Ha. Okey, dia balik kepada yakin. Maknanya dia boleh kan sebab kita yakin tak ada apa, tak ada grease, kita yakin tak ada cat, kita solat. Betul tak? Jadi dalam Islam dia tu kaedah apa yang kita yakin itu dikira. Kita yakin solat dah habis. Dia tak boleh buat solat lagi. Kan? Dia ikut kepada apa? Adalah satu perkataan Arab dalam hukum fiqh. Dia mengikut pada apa keyakinan kita. Okey, contoh macam ni Kita solat maghrib. Dah habis solat maghrib, nak tunggu isyak. Kadang-kadang kita makan tak batalkan wuduk kan. Terkentut batal tak? Betul. Kali diorang pun azan isyak. Kita nak solat isyak, kita was-was tau. Tadi aku kentut ke tidak Pasal wuduk ada lagi ni. Wuduk maghrib ada ni. Aku kentut ke tidak? Okey, tengok kita punya keyakinan. Kalau kita was-was, kentut ke tak, maknanya tak apa benda batal wuduk. Kena angkat wuduk lagi. Was-was. Tapi kita yakin, aku tak kentut lah. Boleh solat isyak tu. Dia ikut pada apa yang kita yakin. Padahal kentut. Tapi pasal kita yakin tak kentut, dia jadi tak kentut. Dia overconfident betul lah. Dia kena pada apa yang kita yakin. Tak, masuk kan macam grease kita dah cuci dah satu kali chemical Tapi kalau kita dah cuci, tapi masih nampak macam line-line sikit-sikit tu kat celah tu. Kalau tidak tak kena masuk lagi chemical lah tu. Dah boleh berusaha dah boleh. Dia setakat kemampuan. Kita dah kemampuan kita dah bersihkan dah okey. Dia yang betul-betul kalau macam Pak najis pun gitu. Kita berusaha cuci najis tu. Keyakinan kita kat mana najis tu tak ada? Pada bau, rasa dan warna. Tak ada bau, tak ada rasa, itu dah okey. Dia kena bersih. Jadi ini memang kaedah fikir. Kaedah fikir. Dia ada bau tak? Dapat tak? Boleh? Dapat faham sikit? Boleh? Faham. Ada apa lagi nak tanya? Hari kita tanya pasal bab istighfar dah okey. Minggu depan bab adab je. Bab adab raya dengan apa Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, kita tutup dengan baca Sayyidul Istighfar. Okey? Boleh? Ini benda dah selalu lah kita baca. Kita baca sama-sama je, ikut Pak Ustaz baca, satu berhenti baca gitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil Anbiya'i wa Mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. So this is pemulu istighfar. Kalau boleh hafal ni.
Ini adalah penghulu segala istighfar. Kalau saya dulu istighfar pula waktu solat Jumaat kan nanti khatib puas kan nanti Bilal baca tapi diorang baca saya dulu istighfar, Bilal baca saya dulu istighfar. Boleh? Boleh. Kita ikut je lah bila baca atau tak boleh. Itu istighfar. Sebab selalunya kalau tak baca dari istighfar ada masjid baca selawat boleh. Ada masjid dia baca apa tu? Amin ya muwaffiqat thai'in. Apa selalu baca tu? Wa tub alaina wa alal muslimin warfi zamba may yakul sesiapa yang berkata may yakul astaghfirullahalazim astaghfirullah kan. Siapa yang berkata astaghfirullahalazim maknanya beristighfar dah tu. Jadi kalau saya istighfar pun kalau boleh baca pun kita boleh. Tak ada ni lah. Tak ada masalah. Okey, kita jalan minggu depan kita sambung.